Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Dan lepas tu dia berkata, hudal linnas. Bahagian ayat ini adalah satu tamparan di muka. Allah Subhanahu wa taala berkata bahawa Al-Quran ini adalah bimbingan untuk semua orang. Ayat ini bukan hanya untuk orang Islam tetapi juga untuk komuniti Yahudi di Madinah. Mereka tu percaya bahawa ketika wahyu turun, ia datang untuk siapa? Hanya untuk diri mereka sendiri. Hanya untuk diri mereka saja. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, tidak, kali ini wahyu ini bukan hanya untuk kamu saja. Ini untuk semua orang, hudal linnas. Dia Subhanahu wa taala tidak mengatakan hudan lil Arab atau hudan lil Bani Israel atau hudan lil Bani Ismail atau hudan lil Ibrahim. Tidak. Dia Subhanahu wa taala berkata hudan linnas. Bimbingan ini adalah untuk semua orang. Ini adalah salah satu perkara paling indah yang berkaitan dengan agama kita. Salah satu perkara paling indah tentang agama kita. Saya tidak kisah jika anda pergi ke masjid di Amerika ke, Australia ke, atau Khalij atau Pakistan ke, sekiranya terdapat beberapa kewarganegaraan yang lain, anda akan dapat lihat warga negara yang berbeza berdiri dalam saf yang sama. Dan anda jangan membeza-bezakan dengan menjadikan orang kaya di barisan saf pertama, kelasan tengah di barisan saf kedua, tukang sapu di barisan saf ketiga. Tidak boleh. Semua orang berdiri di barisan saf yang sama. Ada kemungkinannya bos dan pekerja berdiri bersebelahan bersama dalam satu saf. Ada kemungkinan juga pekerja itu berada di saf pertama dan bos pula berada di barisan saf terakhir. Itu juga mungkin. Atau orang yang bekerja untuk kamu berada di depan mengimamkan kamu dan anda bersolat di belakangnya. Itu juga mungkin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk ini untuk semua orang. Adakah anda tahu apa maksudnya itu? Ini bermaksud bahawa ia menjadikan semua orang sama, equal. Hanya dengan berlandaskan Al-Quran. Hanya di sisi institusi solat. Kita tidak boleh mempunyai sifat perkauman, resis kerana kita ada solat. Kita mendirikan solat sama-sama. Kita tidak boleh menjadi supremasis. Kita tidak boleh berfikir bahawa negara kita dan bangsa kita lebih baik daripada negara dan bangsa kamu. Atau bahawa kewarganegaraan saya lebih baik daripada kamu punya. Atau bahasa saya lebih baik daripada bahasa kamu. Atau warna kulit saya lebih baik daripada warna kulit kamu. Atau kampung saya lebih baik daripada kampung kamu. Kita tidak boleh melakukan macam itu. Dan bilakah kita diingatkannya bahawa kita tidak boleh buat macam itu? Apabila time kita saling berbaris dalam saf yang sama untuk solat. Ketika Bilal radhiyallahu anhu berdiri di sebelah Uthman radhiyallahu anhu, kita diingatkan bahawa kita semua sama. Inilah maksudnya hudal linnas. Itulah maksudnya. Adakah anda tahu mengapa saya ketengahkan perkara ini? Kerana saya melihat masalah ini di kalangan umat Islam. Saya dapat melihat asabiah dalam umat Islam. Saya perhatikan bahawa orang Islam mengejek-ejek bangsa lain. Mereka memandang rendah akan mereka. Mereka bercakap buruk tentang mereka. Mereka bercakap buruk tentang orang yang bercakap bahasa yang berbeza. Orang Arab mengejek orang bukan Arab. Orang Bangladesh mengejek orang Pakistan. Dan orang Pakistan mengejek orang India. Orang Filipino pula mengejek orang Malaysia. Apa yang sedang berlaku di sini? Kita tidak mendirikan solat ke? Kita tak solat ke? Jika kita tidak dapat belajar dari solat kita atau kita tak belajar dari Al-Quran ini, sekiranya macam itulah keadaannya, jadi ia seperti cengkarang. Tidak ada mutiara di dalamnya, kosong. Sedihnya beginilah cara Islam kita kadang-kadang. Anda kelihatan seperti seorang Muslim dan kata-kata yang dikatakan oleh seorang Muslim. Tapi di dalam hati anda itu tidak ada cinta untuk agama anda. Setiap satu daripada kita di sini yang duduk sebagai penonton di sini mempunyai banyak negara yang berbeza dalam penonton sekarang. Ini adalah pertemuan antarabangsa di sini. Ia macam mesyuarat PBB di sini. Izinkan saya memberitahu anda, saya tidak tahu nama anda. Ada di antara anda yang tahu nama saya. Tapi adakah anda tahu apa? Kita mempunyai hubungan antara satu sama lain lebih pekat daripada hubungan darah. Ia lebih pekat dari hubungan darah hanya kerana la ilaha illallah. Hanya kerana itu, Al-Quran ini mengikatkan kita bersama. Dan itu diberitahu kepada orang Yahudi. Adakah anda tahu mengapa? Kerana orang Yahudi telah percaya bahawa mereka ini istimewa. Dan orang lain adalah second class. Dan kita first class. Dan bahawa orang lain adalah Gentiles, bermaksud bukan Yahudi. Dan bahawa kita adalah bangsa yang telah dipilih. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesiapa sahaja boleh menjadi orang-orang Al-Quran, hudal linnas, jemputan yang terbuka untuk kesemua umat manusia. Ini menghancurkan perkauman, nasionalisme.
suku sakat, tribalism, egotism dan sikap mementingkan diri sendiri. Ia menyingkirkan perkara-perkara ini, subhanallah. Betapa hebatnya agama ini, sangat hebat. Bahkan di Amerika, saya dapat memberitahu anda bahawa ada gereja untuk kulit hitam. Ada gereja untuk orang Sepanyol. Dan ada gereja untuk orang Yunani, orang Greek. Walaupun mereka berada di dalam denomination yang sama, di pusat Brooklyn dan New York, anda akan menemui gereja dan bangsa-bangsa yang berbeza. Sebaliknya, anda masuk masjid dan anda akan menemui mesyuarat antarabangsa lagi. Semua jenis kaum berbaris dalam saf-saf yang sama bersama-sama. Walaupun mereka tidak saling berbahasa, tapi mereka mendirikan solat bersama. Dan Al-Quran ini yang sama ini menyatukan kita. Kerana ketika kita melakukan solat, apa yang kita dengarkan? Al-Quran, hudal linnas. Wabayyinati minal huda, dan ada banyak bukti yang sangat jelas buktinya dari petunjuk. Ayat ini sepatutnya mengenai Ramadan kerana ia bermula dengan kata Syahrul Ramadan. Ayat itu dimulakan dengan kata Syahrul Ramadan, tapi setakat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan ia adalah bimbingan untuk orang dan ia ada banyak bukti dari petunjuk. Dalam pengertian bahawa petunjuk itu sendiri mempunyai mukjizat, mempunyai keajaiban. Jika anda melihatnya dengan teliti, anda akan tahu bahawa kata-kata ini hanya boleh berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan ia membezakan dengan jelas antara benar dan salah. Semua ini dan sehingga sekarang Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan apa-apa pun tentang Ramadan. Apa yang dia Subhanahu Wa Taala bicarakan sebaliknya? Mengenai Al-Quran. Lebih daripada separuh ayat ini bercakap mengenai Al-Quran. Dan kenapa dia Subhanahu Wa Taala berbuat demikian? Kerana dia Subhanahu Wa Taala ingin memastikan bahawa tidak ada orang Islam yang melupakan hakikat itu, bahawa Ramadan adalah tentang Al-Quran. Ramadan adalah mengenai Al-Quran, mengenai keajaiban kitab ini. Subhanallah.